Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru bersama dengan saya hari ini Daim Fahmi, dan juga kita akan menyambung pengajian kita pada hari ini dalam topik tafsir dan taranum, sambungan bagi surah Sad ayat yang ke-61 sehingga ayat yang ke-63. Seperti biasa, saya tidak berkeseorangan hari ini. Saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh lagi di dalam rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan kepada para penonton sekalian agar menyediakan mushaf anda masing-masing dan sediakan buku nota dan pen agar kita dapat mencatat segala apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Seterusnya kita hayati dan kita amalkan apa yang telah kita pelajari pada setiap hari. Jadi insya-Allah sebelum kita nak mulakan huraian kita untuk topik kita pada hari ini Ustaz, kita nak buat sedikit regangan sedikit Ustaz. Oh, masya-Allah. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Istilah baru tu. Saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu regangan untuk kita segar ketika mana kita ni nak berkongsi ilmu, kita nak menuntut ilmu. Jadinya kita nak pastikan diri kita segar, kita nak hapuskan syaitan-syaitan yang sentiasa ganggu kita ni. Yang pertama sekali, tentunya kita baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya ambil dua jari tuan-tuan. Ambil dua jari tuan-tuan, kemudian letakkan di atas dahi ni. Nama dia otot frontalis Ustaz. Frontalis Frontalis. Jadi kita urut sambil-sambil tu kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan dengan regangan kita ni dapatlah kita segarkan badan kita, segarkan mata kita agar kita dapat selesa dan senang untuk kita menuntut ilmu pada pagi ini insya-Allah Ustaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik kita pada hari ini tafsir dan taranum, sambungan ayat surah Sad ayat yang ke-61 sehingga ayat yang ke-63. Jadi Ustaz nak baca dengan taranum apa ini Ustaz? Hari ini kita cuba hijaz lagi ya. Hijaz lagi Ustaz. Kita sambung yang semalam Baik Ustaz. Jadi insya-Allah saya persilakan kepada Ustaz insya-Allah. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Malaysia? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Tanyalah Ustaz. Seperti biasa pagi ni kita sambung lagi ayat yang Daim Fahmi dah sebut tadi, surah Sad 61 sampai ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار صدق الله العظيم. Maksudnya, mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesiapa yang membawa azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab siksa berlipat ganda di dalam neraka. Dan penduduk itu tetap akan bertanya sesama sendiri, mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dahulu, kita kirakan mereka sebagai orang-orang jahat lagi hina. Adakah kita sahaja jadikan mereka ejekan-ejekan, sedang mereka orang-orang yang benar, atau mata kita tidak dapat melihat mereka? Inilah 3 ayat yang kita nak tadabbur pada pagi ini yang jadi menara kawalan kita. Baik, Da'i Fahmi, semalam 3 ayat yang kita bincang pada ayat nombor 58 sampai ayat 60. Bagaimana siksaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada penduduk neraka. Yang pertama, ayat sebelum itu, ayat 57, Allah Ta'ala nyatakan yang disediakan ialah air yang menggelegak. Hamim. Ya, maknanya, ya betul, hamimun wa ghassaq. Hamimun itu ialah air yang menggelegak, yang panas menggelegak. Itulah hidangan minuman yang disediakan kepada penduduk neraka. Yang kedua, ghassaq. Ghassaq ini ialah air danur yang mengalir. Kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ditulis sebagai air danur yang mengalir. Maknanya ialah air nanah. Ya, maknanya nanah di atas dunia yang kita pandang, mungkin tangan kita, kulit di tubuh kita ni pun, ya, bila kita sakit dahulu mungkin ada nanah. Mana itulah bayangannya. Itulah yang menjadi minuman kepada ahli neraka. Dan berbagai-bagai siksaan lagi yang Allah Ta'ala akan siap siaga ataupun siap sediakan kepada ahli neraka. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberikan gambaran pintu-pintu neraka itu ada 8. Pintu neraka ada 8. Yang pertama disebut sebagai neraka ataupun pintu neraka hawiyah. Dalam surah Al-Qari'ah kita selalu baca, wama adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Baik, neraka hawiyah ini disediakan khusus kepada hamba Allah di atas dunia ini, yang mana ketika ditimbang amalan mereka di atas neraca mizan nanti, amalan saleh, amalan kebaikan ringan berbanding kejahatan yang dilakukan di atas dunia. Maknanya masuklah mereka ke dalam neraka hawiyah ini, wal a'yadzu billah. Maknanya orang itu orang Muslim, dia Muslim, tetapi amalnya kurang. Muslimnya itu hanya sekadar pada nama sahaja. Ya, tetapi amalan-amalan yang diperintahkan Allah kepada dia langsung tidak dilakukannya. Contoh, dia makan riba, meninggalkan salat, minum arak dan sebagainya. Baik, nombor 2, neraka atau pintu neraka yang kedua disebut sebagai neraka jahim. Neraka jahim ini ialah khusus penyiksaan diberikan kepada orang yang mensyirikkan Allah. Kerana itulah tuan-tuan dalam agama kita, inna syirka la zulmun azim. Ya, maknanya dosa syirik itu ialah dosa yang sangat besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Nombor 3 tuan-tuan, pintu neraka yang ketiga iaitulah
semalam kita dah sebut neraka sakar. Ya, neraka sakar dalam surah Al-Muddathir kita duduk semalam. Neraka sakar ini penghuninya ialah nombor satu, di atas dunia ni orang itu tidak ingat semayang dan azan. Baik Kelantan kata semaya ber tak ingat. Allah. Ya, laungan azan berbunyi, masjid surau sebelah rumah je, tapi tak terbuka pintu hati ni untuk salat subuh. Ya, satu. Yang kedua, orang itu kedekut dengan hartanya, dia tidak memberi makan kepada fakir dan miskin. Yang ketiga, mereka mengingkari akan kewujudan hari akhirat. Allah. Apabila nampak azab di depan mata, barulah tergamam, terkejut. Ya salam, ya Allah, inilah yang digambarkan dulu. Inilah yang aku dengar dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Inilah yang aku dengar di radio. Tapi waktu itu buat tak tahu je. Kan rasa tak penting. Tapi bila dinampakkan, nampak azab depan mata, baru tersedar. Itu yang ketiga. Okey, bakinya itu kita akan sebut dalam tempoh sehingga program kita selesai nanti, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan yang pertama daripada penonton, daripada Facebook, insya-Allah. Daripada saudara Pak Lee Romli. Soalan saya, kenapa orang kafir mencari salah pemimpin mereka dan meminta Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan azab berlipat ganda kepada pemimpin mereka, sedangkan mereka juga ada otak untuk berfikir serta Al-Quran yang menjadi petunjuk, tetapi mereka sendiri yang memilih untuk terus sesat, seperti dalam ayat yang ke-61. Terima kasih kepada saudara Pak Suli Romli atas soalan sulung tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih Pak Suli Romli yang bertanya. Baik, ini ada kaitan dengan ayat 61 yang kita bacakan ini. Apabila orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah dalam kes ayat ini kita tahu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada tahun keempat selepas kenabian. Pada waktu itu Rasulullah dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu menerima penentangan, menerima ancaman sehingga ugutan fizikal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada waktu itu. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi Rasulullah dan memerangi umat Islam pada waktu itu. Apa yang berlaku di hari akhirat nanti, di dunia mereka berpakat, di dunia mereka geng, sama satu geng, tetapi di hari akhirat apabila mereka dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu mereka saling bergaduh sesama mereka. Saling menyalahkan sesama mereka. Yang pengikut salahkan pemimpin, ketua pun kata kamu ini tak perlu diberikan apa-apa alu-aluan pun. Kamu dah jadi penduduk neraka macam aku pun. Maknanya di dalam neraka nanti mereka saling berbalah, saling bergaduh sesama mereka. Apa pelajarannya? Pelajarannya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, di atas dunia ini marilah kita mencari sahabat-sahabat yang baik-baik, orang yang baik-baik untuk kita bersahabat. Kerana dalam riwayat menyatakan kita ini akan mengikut agama sahabat kita. Maknanya, apa maksud dalam riwayat ini? Maknanya ialah apabila kita bersahabat dengan orang saleh, orang saleh ini sifatnya jaga sembahyang, ya, kemudian jaga akhlak tutur bicaranya, tidak mencerca orang, tidak mengata orang, ya. Orang saleh ini mereka rajin puasa sunat, orang saleh ini mereka khidmat pada mak ayah. Jadi kita pun yang bersahabat dengan dia, kita pun akan ikut benda yang sama. Kena tempias dia. Kena tempias yang sama. Sebab kita bersahabat dengan orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik ni, tuan-tuan perempuan, mereka akan sentiasa memberi nasihat kepada kita. Kerana itu tuan-tuan, ya, apabila kita telah pun besar panjang, kita dah berkahwin, sebagai contoh tuan-tuan, kalaulah ibu dan ayah kita masih memberi nasihat kepada kita, syukurlah kepada Allah Ta'ala, sebab mak dan ayah kita ini masih sayang kepada kita, kerana tu dia bagi nasihat kepada kita. Kerana tu tuan-tuan dan puan, bila mak ayah bagi nasihat, walaupun kita ni dah besar panjang dah berkahwin, dah ada anak pun,
jangan sentap, jangan marah. Kerana apa? Mak dan ayah dia bagi nasihat tu kerana dia kasih dan sayang kepada kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya nak ingatkan kepada para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, topik yang sedang kita bincangkan adalah berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Sad ayat yang ke-61 sehinggalah ayat yang ke-63. Jadi sekiranya para penonton terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak nak membawa masa lagi. Sebentar tadi Ustaz dah bacakan ayat 61 sehingga ayat 63 dengan taranum Hijaz, Ustaz. Jadi saya nak minta Ustaz jelaskan apa kelebihan taranum Hijaz Ustaz boleh kaitkan dengan ayat ni, Ustaz. Silakan. Baik, tadi kita baca secara munjawat kan. Ya, betul, Ustaz. Maknanya lagu Hijaz ni kalau secara tartil sebagai contoh dalam tilawah Al-Quran musabaqah kan, Fahmi pun mewakili negeri Melaka selalu kan. Masya-Allah. Okey, kalau tartil macam mana lagu Hijaz kita nak lagukan dia harakat pertama. Saya minta Ustaz dulu, Ustaz. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adhaban dhi'fa. Maknanya tu harakat yang pertama. Itu secara tartil lah. Baik, tuan-tuan, lagu Hijaz ni dia digunakan lagu ini sesuai pada kesemua tabaqat. Tadi tabaqat satu. Kalau tabaqat kedua dia naik sikit. Qalu rabbana man qaddama lana hadha. Kan itu tabaqat yang kedua. Lepas tu naik lagi tinggilah. Baik, dia sesuai untuk kita bacakan pada ayat-ayat untuk menceritakan ketegasan, ya, marah, kan, makna ayat berkaitan dengan azab. Jadi maknanya ia mudah-mudahan bila kita membaca dengan menggunakan taranum Hijaz ini, dia menambah kesan kepada kita yang membaca dan juga orang yang mendengar itu. Maknanya kita baca Al-Quran ini menggunakan taranum itu, waratil Quran atau tila, niatnya ialah supaya orang memahami, menjiwai dan memberi kesan khususnya kepada makna ayat yang sedang kita baca. Makna itulah tujuan Al-Quran itu diturunkan ialah untuk kita tadabbur maknanya. Jadi maknanya tak cukup sekadar kita belajar lagu, taranum, fasahah, tak cukup sekadar itu. Sekarang usaha inilah yang kita sedang lakukan di Tanyalah Ustaz, iaitulah pada hari Sabtu Ahad kita tadabbur supaya kita memahami Al-Quranul Karim. Ini langkah yang seterusnya yang telah dimulakan oleh Tanyalah Ustaz untuk kita seru semua sahabat-sahabat penonton kita untuk marilah kita membawa Al-Quran, makna Al-Quran itu dalam hidup kita. Jadi taranum adalah sebagai penambah perisa, ya Ustaz. Ya, Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus raikan soalan daripada penonton kita daripada Facebook, daripada saudari Syahirallah Muhammad.
ayat yang ke-61, Ustaz, adakah permintaan atau doa supaya digandakan azab kepada orang lain oleh orang yang telah dimasukkan ke neraka itu diperkenankan oleh Allah kerana mereka telah ingkar dan kufur, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan untuk memberi peringatan? Terima kasih kepada saudari Syahirallah Muhammad atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih Syahirallah yang bertanya. Tentu sekalilah ayat nombor 61, 62 dan 63 ini Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita inilah yang akan berlaku kepada pakatan-pakatan kemungkaran di atas dunia ini. Di atas dunia ni mereka boleh, dengan izin bahasa orang muda disebut kautim, kan? Boleh bincang. Betul. Kan? Aku jaga geng, geng jaga aku. Cover kan? Cover. Kan? Tetapi di hari akhirat nanti, yang cover ni inilah yang akan berperang, bermusuh-musuhan, saling mengata aku dan engkau. Dan apabila masuk dalam neraka, semuanya akan disiksa dengan hukuman yang sama. Tapi tengok dalam ayat ini, tengok Allah Ta'ala menyatakan bagaimana anak-anak buah ini dah mereka masuk dalam neraka dan mereka minta kepada Allah supaya bagilah azab yang lebih teruk dan lebih parah kepada ketua-ketua kami ni, sebab mereka ni lah kami melingkup. Puncanya engkau lah. Bala kan. Maknanya begitu. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila kita membaca ayat-ayat tentang azabnya hari akhirat nanti, tuan-tuan, mari kita catat dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar kepada kita doa supaya kita ini dihindari daripada azab api neraka. Surah Al-Furqan ayat 65. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka Jahannam. Sesungguhnya azabmu itu adalah kebinasaan yang kekal. Ya. Surah Al-Furqan ayat nombor 65. Okey, baca dalam hidup kita. Kemudian, tuan-tuan, doa ni saya yakinlah tuan-tuan memang dah baca dah. Dalam sebuah riwayat hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, dalam salat elok sebelum kita ketika tahiyat akhir, sebelum kita beri salam, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarril masihid dajjal. Ya, ini doa yang elok kita baca sebelum kita memberi salam yang kedua dalam salat kita. Ya Allah, aku berlindung dengan perlindunganmu dari siksa kubur, daripada siksa api neraka, dan daripada fitnah hidup, fitnah kesesatan ketika hidup dan mati, dan juga fitnah dari Masih Dajjal. Ya, jadi kita elok baca doa ini, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada azab api neraka khususnya. Wallahu a'lam. Amin amin insya-Allah. Jadi ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan huraikan lagi soalan-soalan daripada penonton selepas ini, namun kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astagfirullah. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini tafsir dan taranum surah Sad ayat yang ke-61 sehinggalah ayat yang ke-63. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa kita bersedia dengan mushaf, kita bersedia dengan buku nota, dan insya-Allah sekiranya terdapat sebarang kekeliruan ataupun soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi Ustaz, kita nak terus raikan soalan daripada penonton kita. Kali ini Ustaz, kita ada soalan daripada pemanggil kita insya-Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
soalan saya gini, Ustaz, kita ni biasa dah kan, kita dengar daripada kecil dulu kita dah belajar. Kita dah belajar semua daripada kecil kita belajar. Tapi kita ni bukannya kita tak faham Ustaz. Kadang-kadang kita ni saja buat tak tahu je. Ayat Quran kita dah belajar berpuluh-puluh tahun dah belajar pun. Tapi kita bukan tak faham. Tapi masalahnya kita buat tak tahu. Kita tetap dengan sedegilan kita juga. Dan apabila kita dah sampai ke nyawa, dah sampai ke hukum, dah tak guna dah misal kemudian, Ustaz. Jadi soalan saya, apa punca sebenarnya kita ni tetap berdegil? Adakah kerana kita tak nampak balasan baik, balasan buruk di depan mata kita sebelum kita dalam keadaan nazar? Apakah itu sebenarnya puncanya ataupun ada punca-punca penyebab-penyebab lain? Mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini. Itu terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang sangat-sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih Haji Tuan Haji Omar Abdul Majid. Kerana itulah tuan-tuan dan puan, kita memang kena selalu dengar tazkirah. Kerana tu dalam Al-Quran sebut fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana tazkirah, peringatan, nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Orang beriman mereka akan suka dengan tazkirah, dengan nasihat, dengan kuliah, dengan Quran, dengan hadis. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, tamsilannya beginilah tuan-tuan. Kereta ya yang sekarang ini berada di luar rumah kita. Kereta yang sedang kita naik. Ada tempoh hayatnya. Bila cukup jumlah kilometernya 10,000 kilometer, 20,000 kilometer, kita kena servis. Betul. Tukar minyak hitam ya, tengok dalam enjinnya kan. Kena servis. Apa jadi tuan-tuan kalaulah kereta tu kita tak peduli pun kilometernya berapa pun, main belasah main naik aje. Tak peduli. Apa akan jadi kereta itu? Dan Fahmi? Prestasi turun, Prestasi menurun. rosak. Alamat yang nanti rosak lah. Rosak lah. Maknanya begitulah juga hati kita para penonton. Hati kita kalaulah tidak diservis dengan kita mendengar ayat Al-Quran, kita mendengar hadis Nabi SAW yang kita bimbang, lama kelamaan hati kita menjadi keras. Antara tanda hati kita jadi keras tuan-tuan, ulama kata nombor satu, kita ni tak seronok buat amalan ibadat. Allahu Akbar. Tak rasa bahagia, tak rasa seronok satu. Yang kedua, rasa malas nak buat amalan ibadat, rasa berat sangat nak buat amalan ibadat. Ini tandanya hati kita dah banyak tumpuk-tumpuk hitam. Kalau kita tak ambil langkah segera, kita bimbang tuan-tuan, lama kelamaan kita ini hidupnya ialah fizikal sahaja, tetapi roh, jiwa kita dah lama mati. Allah. Roh dan jiwa kita dah lama mati. Ini yang kita bimbang tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, kerana itu Tuan Haji Omar Abdul Majid dan semua penonton sekalian, peringatan terutamanya pada diri saya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat nombor 107 dan ayat nombor 108. Allah Ta'ala gambarkan bagaimana orang yang masuk dalam neraka, mereka merayu-rayu kepada Allah supaya mereka nak keluar semula, nak balik ke dunia, nak buat amalan ibadah. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada tempat ini, iaitulah neraka, untuk kami dikembalikan ke atas dunia. Setelah itu kalau kami dikembalikan di atas dunia buat kali yang kedua, kalau waktu itu kami masih buat perkara-perkara maksiat, kami masih buat perkara-perkara mungkar, perkara-perkara kufur, maka waktu itu sesungguhnya kami ini ialah orang-orang yang zalim. Tuan-puan, apa jawapan Allah pada waktu itu bila mendengar rayuan daripada ahli neraka? Apa jawapan Allah? Qala khsa'u fiha, diamlah kamu. Allahu Akbar. Diamlah kamu. Allah Ta'ala jawab pada waktu itu, diam kamu. Wala tukallimun, dan janganlah kamu berkata-kata, janganlah kamu memohon sesuatu pun kepada aku sekarang. Allahu Akbar. Tuan dan puan, orang beriman apabila membaca ayat ini, gentar hati mereka, takut hati mereka.
Ayat inilah tuan-tuan dan puan yang kita nak bacakan kepada isteri, nak bacakan kepada suami, nak bacakan kepada anak-anak supaya kita semua ini jadi orang yang lebih baik. Tuan-tuan, kita orang beriman pegang slogan ini tuan-tuan. Hari ini mesti lebih baik dari semalam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi kita kena jadi orang yang terbaik daripada sehari ke sehari, Ustaz. Betul. Improve diri kita. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Abang Ustaz dan dai-dai semua mau doa biarlah Tuhan beri selamat kita daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Semua orang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Soalan Mamu, kadang-kadang kita tahu semua hukum hakam semua kita tahu. Tapi yang tahu hukum hakam tu kadang-kadang buat fitnah. Macam-macam fitnah atas muka bumi ini. Kadang-kadang kat anak bini pun mereka buat fitnah. Kadang-kadang lelaki buat fitnah kat bini, bini buat fitnah kat... Lagu nama murah, fitnah. Lagu tu. Tapi lagu mana keadaan kita nak hidup daripada dunia sampai ke akhirat. Allah. Nak masuk syurga, ya kita minta nak masuk syurga. Tapi nak masuk syurga punya ibadat kita tak buat. Lalu namamu tak buat, apa pun tak buat. Tahu semayang sajalah, tapi apa akan mamu tak tahu ni. Tapi Ustaz tolonglah nasihat Luna sendiri mamu ni yang tak mau engkau cakap perintah Tuhan ni lagu mana, nak ikut cakap Tuhan ni lagu mana. Ustaz tolonglah nasihat kat mamu dan nasihat kat setiap doa-doa lah kat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Mamu Hanifah atas soalan tersebut, dan saya mewakili kru dan produksi mendoakan Tuan Mamu Hanifah sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan di atas muka bumi ini. Insya-Allah ujian itu Allah akan balas dengan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita buat pada dunia ini di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi saya serahkan soalannya kepada Ustaz. Silakan. Mamu Hanifah dan kepada penonton sekalian, kita semua saling menasihati untuk kita semua, kita doakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya tertarik apa yang Mamu Hanifah sebut tadi. Mamu sebut tu betul. Yang jadi cabaran kepada kita ialah kita nak beramal dengan apa yang kita faham, yang kita belajar. Kerana tu tuan-tuan puan, jangan lupa ya, kita minta kepada Allah dua perkara. Yang pertama, kita minta Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Satu. Dan nombor dua, jangan lupa kita minta kepada Allah supaya Allah bagi taufik kepada kita. Hidayah dan taufik penting. Hidayah tu apa? Ilmu, keinsafan, ya, pengetahuan, itu hidayah. Taufik ni apa maksud dia? Bimbingan kepada kita ni, kita minta tolong kepada Allah. Allah bimbing kita untuk kita melakukan apa yang kita belajar, apa yang kita dapat ilmu. Keinsafan kita tu mudah-mudahan kita ni jadi orang yang lebih baik. Maknanya kita doa pada Allah. Ada orang yang dia ada ilmu ada macam-macam dia tahu, tapi metang nak buat ni masalah. Kan? Lebih parah lagi, ilmu dia tahu, haram dia tahu, tak boleh buat ni, tapi dia buat. Yang ini yang sama-sama kita nak perbetulkan. Dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah cerita pada satu hari sahabat-sahabat ni mai jumpa Rasulullah, datang jumpa Rasulullah. Sahabat mengadu hal. Sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang fulana, ada seorang wanita ini semayang dia, ya Allah, bagus, banyak dia semayang. Puasa sunat pun banyak, alhamdulillah. Banyak amalan kebaikan yang dia buat, antaranya dia sedekah banyak. 4 perkara ni. Tapi ada satu problem. Mulut dia mulut laser. Allah. Mulut laser. Tak ada insurans. Tak ada insurans, orang kata mulut puaka. Bila dia bercakap je, jiran tetangga akan terasa hati. Lepas je semua. Main lepas je. Baik, bila diadukan masalah ini kepada Rasulullah. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Nabi kata, fulana, wanita itu ialah ahli neraka. Walaupun ibadah dia banyak. Ahli neraka. Tuan-tuan, ini yang kita takut. Tuan-tuan, kita rasa hubungan kita Allah dah bagus dah. Tapi kita tak jaga hubungan kita sesama manusia. Ni akan jadi problem.
Jadi jangan pandang enteng hubungan kita dengan ahli keluarga, adik beradik, dengan mak ayah kita, dengan ipar duai kita, dengan tetamu kita, dengan jiran tetangga kita, dengan rakan sekerja kita. Mulut ini sebelum kita bercakap, fikir dahulu. Fikir dahulu, jangan main sembur je, jangan main lepas cakap je. Kerana apa? Hadis ini cukuplah memberikan peringatan kepada kita. Maknanya apa yang mamu sebutkan tadi betul, peringatan kepada kita. Apa dia? Tuan-tuan, marilah kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Ya, makin kita berilmu, makin kita jadi orang yang tunduk, makin kita jadi orang yang warak, makin kita jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nombor 2 ada lagi huraiannya. Selepas ini saya perincikan insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan tersebut. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, sebentar tadi kita telah menerima soalan daripada saudara kita, iaitu saudara Mama Hanifah, dan insya-Allah Ustaz kita akan teruskan dengan penjelasan bagi jawapan kepada saudara kita, iaitu saudara Mama Hanifah. Dipersilakan. Baik, Tuan Haji dan para penonton sekalian, kita sebagai hamba yang saleh, hamba beriman, kadang-kadang kita bimbang kan, kita rasa, ya Allah, amalan aku tak banyak ni, dapatkah aku masuk syurga ni? Tuan-tuan dan puan, yakinlah Allah Ta'ala Maha pengasih, Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang saleh. Tuan-tuan, dalam sebuah riwayat hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat kepada kita tentang kepentingan kita menjaga salat. Apa kata Nabi? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jaga salat, dia jaga semayang 5 waktu sehari semalam ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Di hari Allah Ta'ala sebut, akan terpancar pada wajahnya cahaya, kejayaan, dan itulah pembuktian dia ini ialah orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah. Dan di hari akhirat, 3 perkara ini, cahaya, pembuktian kejayaan dia, dan selamat Allah Ta'ala bagi kepada dia 3 perkara ini. Nuran wa burhanan wa najatan. Ya, 3 benda ini Allah Ta'ala akan bagi di hari akhirat nanti. Tetapi dalam hadis yang sama Nabi peringatkan, wa man lam yuhafiz 'alaiha, orang yang tak jaga semayang 5 waktu ni, dia tak peduli lah. Yang paling penting aku cari rezeki untuk perut aku, untuk sara anak isteri. Dia tak peduli langsung bab solat ini. Kata Nabi, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Tak akan ada cahaya iman pada wajahnya, tidak ada pembuktian kejayaan kepadanya, tak ada keselamatan kepadanya pada hari akhirat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Di hari akhirat nanti, orang ni orang yang tak jaga semayang ni, tak peduli semayang bang ni, mereka akan ditempatkan bersama dengan Qarun. Qarun ni siapa? Orang kaya yang tidak bertakwa kepada Allah, orang kaya yang sombong dan menyombong, telah pun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Fir'aun, pemimpin yang menindas, yang menzalimi orang-orang di bawahnya. Haman, siapa dia? Arkitek kepada Fir'aun, teman rapat kepada Fir'aun, dan yang seterusnya Ubay bin Khalaf. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, rumusannya apa yang saya nak kaitkan dengan soalan Mama Hanifah tadi, tuan-tuan, tentu sekali dalam hidup kita ada satu benda penting
Iaitulah kita menjaga salat. Orang yang jaga salat, percayalah, salat itu akan menjadi pendinding dirinya daripada melakukan perkara-perkara fahsyak dan perkara-perkara mungkar. Insya-Allah salat itu akan menjadi pendinding bagi kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik huraian daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook kita. Daripada Cik Puan Hana Wancik. Soalan saya ustaz berpandu pada ayat yang ke-62. Mengapakah orang-orang derhaka berkata, mengapakah kami tidak melihat orang-orang yang dahulu semasa di dunia dan mereka menyatakan dikira mereka orang-orang yang jahat ataupun hina? Apakah penyesalan yang sungguh-sungguh itu tidak dapat mengubah buat ahli neraka? Apakah tauladan dan persiapan diri untuk memantapkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati keindahan syurga yang kekal abadi? Terima kasih kepada Cik Puan Hana Wancik atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada ustaz. Baik tuan-tuan rahmati Allah, Cik Puan Wan Nurhana, soalan puan ini bagus kerana ada kaitan dengan ayat nombor 62 yang kita bincangkan pada hari ini. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Dan penduduk neraka itu akan bertanya sesama sendiri. Sama-sama geng ni dia bertanya, mana dia orang yang jahat-jahat dulu, atas dunia dulu kita perangi mereka, kita anggap mereka ini orang jahat, orang yang hina. Mana dia? Dalam syurga ni tak ada pun. Baik, dalam ayat ini tuan-tuan, mengikut Ibnu Abbas, orang yang jahat-jahat itu ialah pada mata musyrikin Mekah, pada mata orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang memusuhi Rasulullah, pada mereka orang yang jahat-jahat ialah seperti Bilal bin Rabah, Ammar, ya, sahabat-sahabat yang mereka siksa dulu, ya, yang mereka anggap jahat dulu, yang mereka anggap jahat, yang mereka anggap jahat pada mata mereka. Karena itu, dalam catatan Ibnu Abbas mengatakan, di hari akhirat nanti, khususnya dalam neraka, Abu Jahal and the gang ini, mereka akan kata, mana dia Bilal, mana dia Ammar, mana dia yang mereka anggap mereka itu orang jahat atas dunia dulu. Tuan-tuan, jawapannya ialah, orang yang mereka anggap jahat, mereka itu ialah orang yang beriman, mereka itu ialah orang yang saleh, mereka itu berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu jawapannya. Karena itu tuan-tuan, dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, ni selalu kita baca pada hari Jumaat kan? Hari Jumaat salat subuh kan? Allah Taala berfirman, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu itu, maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan kamu lagi. Dan dengan yang demikian, rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Surah As-Sajdah ayat nombor 14. Maknanya atas dunia ni kena beringat tuan-tuan. Allah Ta'ala dah peringatkan kita dalam ayat yang lain ini, surah As-Sajdah ayat nombor 14 ini. Dunia ini jangan kita lalai, jangan kita alpa. Apabila kita lalai dan alpa, kita tidak ingat Allah, tidak ingat hukum hakam Allah, di hari akhirat bila terhumban dalam neraka Allah, Allah Ta'ala kata, rasailah kelalaian apa yang kamu buat atas dunia dulu. Kamu tak ingat pun hari akhirat. Disebabkan kamu lalai, kamu tak ingat hari akhirat. Nah, sekarang ini, kamu rasailah azab ini kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dai, Dr. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Puan Robizan. Ya, Puan Robizan, apa khabar? Alhamdulillah baik. Dai Ustaz baik ya? Alhamdulillah. Siap ada sarapan ya? Belum lagi. Oh, belum lagi. Tanya Ustaz dulu. Tanya Ustaz dulu ya. Tanya Ustaz. Habis tanya Ustaz. Masya-Allah, terima kasih Puan Robizan kerana setia bersama dengan kami. Jadi soalannya apa Puan Robizan? Saya nak tanya, selalunya perempuan kaitkan dengan aurat kan.
sempurnakan aurat seseorang itu jika dia mempunyai macam pakai tudung nampak telinga, nampak leher. Bila pakai tudung labur dikata makcik-makcik. So dia soalan saya. Okey, baik. Terima kasih Pak Robizan atas soalan yang sangat baik. Jadi insya-Allah Ustaz, macam mana Ustaz berkenaan dengan aurat? Saya serahkan kepada Ustaz. Pak Robizan, dalam surah An-Nur Allah Ta'ala perincikan aurat wanita itu. Jadi yang sempurnanya tentunya lah menutup aurat, menutup dada. Itu yang sempurna. Jadi tentunya lah tuan-tuan dan puan ya, kita kena latih anak-anak kita supaya anak-anak kita ini menutup aurat sejak kita latih sejak sekolah rendah lagi lah. Kan kalau boleh sejak usia 5 tahun, 6 tahun kan. Maknanya bila dah balik itu anak-anak perempuan kita dia dah ready, dia dah faham dah. Kan maknanya menutup aurat itu ialah kehendak agama kan. Tuntutan agama. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan apabila kita melakukan pendidikan ini. Ini yang paling penting tuan-tuan, iaitulah pendidikan. Pendidikan sangat penting supaya bila anak-anak kita faham pendidikan, faham mengapa syariat itu diturunkan, syariat itu sekian-sekian dia faham, insya-Allah ya dia akan mengerti. Betul lah apa yang Puan sebut tadi, bila mungkin tudung yang sempurna tu nampak macam makcik-makcik pula kan. Tapi insya-Allah bila anak-anak kita faham ya, anak-anak kita dapat mengerti. Kerana itulah tuan-tuan, mungkin anak-anak zaman kita dulu, mungkin kita dulu bila mak dan ayah suruh kita dah tak tanya dah kenapa. Betul. Kan tak tanya dah, kita ikut. Betul. Tapi anak-anak generasi hari ini mereka perlukan perlukan satu pendetailan ataupun penjelasan. Kerana tu hari ini anak-anak memang ramainya memang suka bertanya. Kerana kalau kita tanya cita-cita anak-anak kita hari ini tak macam zaman kita dulu. Kalau zaman saya dulu, jawapan di sekolah kita akan bagi nak jadi bomba, nak jadi askar, nak jadi polis kan. Tapi hari ini anak-anak kita jawab, apa cita-cita kamu? Anak darjah 1 dia boleh jawab, saya nak jadi usahawan yang viral. Saya nak jadi usahawan dalam talian secara online. Kerana apa? Ini ialah zaman mereka. Baik tuan-tuan, ini satu perkara penting. Kita perlu sedar tuan-tuan, kepentingan untuk kita sejak kecil anak-anak kita berikan pendidikan agama, asas kefahaman agama. Tuan-tuan, hari ini ya, kalau kita Google di internet, di platform Twitter, telah ada pun satu platform yang kita sebut sebagai dark side. Dark side ini ialah pelacuran secara terbuka. Anak-anak remaja, ya, anak-anak remaja ada yang sanggup menjual gambar bogel. Anak-anak perempuan menjual gambar bogel dengan serendah harganya RM40 sahaja. Allah, murahnya. Ya Allah. Tuan-tuan, saya sebut ini sebagai satu peringatan kepada kita semua supaya kita kena jaga anak-anak kita tuan-tuan. Anak-anak kita mungkin duduk dalam bilik, ya, rumah kita di Kok Diang sebagai contoh, kan, duduk dalam bilik tak keluar seminggu. Kita kata, ya Allah, anakku ni warak dah, baik dah. Belum tentu, tuan-tuan puan-puan, belum tentu lagi. Cuba cek anak-anak kita dalam bilik, dia sedang buat apa. Tuan-tuan cuba bayangkan ini di platform Twitter. Ini yang dibongkar, ya. Dan sekarang ni kalau kita Google dah ada pun cerita ini. Ini yang kita tahu. Mungkin ada platform-platform lain yang kita tak tahu. Cuba bayar tuan-tuan, gambar bogel dijual dengan harga RM40 saja. Ya Allah. Tuan-tuan, yang kita bimbang kalau murahnya nilai maruah. Yang kita bimbang kalau yang terlibatnya ialah anak kita, anak-anak Muslim, anak-anak orang Islam. Ya, tuan-tuan, ini perkara ini isu umat ni. Ini isu sosial. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat, penting sangat kita ulang supaya kita sejak kecil lagi anak-anak kita ni, kita mesti bimbing, berikan kefahaman agama, dan kita sebagai ibu ayah mesti tunjuk contoh kita seorang ayah yang saleh, kita sebagai ibu yang salihah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Saya takut Ustaz sebab saya pun baru saja ada anak. Jadi kita pun takut bila kita risau anak kita bila dah besar nanti apa yang akan diorang hadapi ni satu yang sangat mencabar. Betul. Zaman dulu tak ada gadget, tak ada laptop. Mungkin dulu kita ada telefon apa Ustaz? Telefon yang akan duduk sini kan. Tapi zaman sekarang zaman yang berlainan, zaman milenial. Zaman yang mana gadget ni dah mendedahkan kepada anak-anak kita ni pelbagai perkara.
perkara yang gelap dan perkara-perkara yang berguna. Namun pilihan itu terletak atas ibu bapa dan juga anak itu sendiri, sama ada kita nak pilih ke jalan yang benar ataupun kita nak pilih ke jalan yang gelap. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak teruskan dengan soalan kita daripada penonton daripada Facebook, insya-Allah, daripada saudari Nur Dahlia Biru pada ayat yang ke-62 Ustaz. Adakah ayat ini menunjukkan penyesalan dan menyangka mereka itu benar? Adakah penting kita untuk mencari ilmu dan mengikuti orang-orang yang saleh supaya tidak tertipu serta tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jahil terhadap agama? Terima kasih kepada saudari Nur Dahlia Biru atas soalan tersebut. Jadi Ustaz, saya nak tambah sikit soalan pada soalan Nur Dahlia Biru ni berkaitan juga bagaimana contohlah kita nak memilih pemimpin. Apakah ciri-ciri pemimpinnya untuk kita ikuti? Untuk kita ikuti dan juga untuk kita sanjungi agar kita tak jadi macam ayat yang ke dalam ayat yang surah Sad ayat 61 ni yang kita menyalahkan pemimpin menyalahkan kita. Ustaz, bagaimana ciri-ciri itu? Saya persilakan. Baik, terima kasih Puan Nur Dahlia Biru. Tentu sekali lah, nombor satu, ilmu. Ilmu sangat penting. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah Ta'ala bertanya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tak sama. Ya, tentu sekali tak sama. Jadi ilmu memainkan peranan yang sangat penting untuk mendidik kita menjadi orang yang lebih baik, daripada tak tahu kepada tahu, dan apabila tahu kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Satu. Nombor dua, penting dalam hidup kita ini tuan-tuan, kita membina suasana iman, suasana saleh. Baik, nak kaitkan jugalah dengan apa yang Da'i Fahmi sebut tadi tentang soal kepimpinan. Baik tuan-tuan, saya lebih suka bercakap dalam soal ataupun daerah yang kita dalam kawalan kita, dalam keluarga kita. Keluarga ialah kawalan kita. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, suasana saleh itu mesti dibina dalam rumah tangga kita. Suasana saleh mesti dibina dalam rumah tangga kita. Kita sebagai ketua keluarga, sebagai seorang suami, mesti jadi contoh yang baik kepada anak-anak dan kepada isteri kita. Yang kita bimbang hari ini tuan-tuan, yang jadi masalah ataupun problem dalam masyarakat kita hari ini, ayah gagal tampil untuk menjadi pelindung kepada isteri dan anak-anak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami itu mesti menjadi pelindung, pemimpin yang berwibawa kepada isteri dan anak-anak, kepada keluarga. Hari ini kalau kita baca akhbar, ada yang melaporkan suami ataupun ayah ni tak bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Suami jadi kaki pukul kepada isteri dan anak-anak. Lebih parah lagi, suami ataupun ayah ini sanggup merogol anaknya sendiri, sama ada anak sekali ataupun anak tiri. Ini musibah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tentu sekali suami ataupun ayah seperti ini adalah ayah yang berdosa, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Berdosa kerana apa? Dia telah mengabaikan tanggungjawab dia kepada yang di bawah kepimpinannya, isteri dan anak-anak. Jadi maknanya bi'ah salihah, suasana saleh itu mesti wujud dalam rumah tangga. Ayah kena jadi ayah yang saleh, ibu mesti jadi ibu yang salihah. Insya-Allah terbinalah kebaikan dalam rumah tangga, insya-Allah baiklah keluarga kita. Wallahu amin amin insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz atas huraian tersebut. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak labuhkan tirai kita di siaran TV3, namun teruskan setia bersama dengan kami. Kita ada berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan lebih kurang berbaki masa lagi 30 minit di siaran TV9 insya-Allah. Jadi kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di Facebook kami di FB Tanyalah Ustaz TV3. Baik, insya-Allah
tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Ustaz dah bersedia ya? Baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan teruskan daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Soalan saya, adakah 62 ayat ini berkait rapat dengan kenyataan bahawa dunia akhir zaman sudah jelas tentang sesuatu yang bercanggah dengan fitrah, iaitu yang baik dianggap buruk dan yang buruk terlihat cantik dan betul di mata manusia. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Hafizi Hafiz atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih saudara Hafizi. Tentu sekali lah, pandangan mata selalu menipu. Benar. Ya. Pandangan hati itu hati yang bersumberkan ilmu. Jadi ini yang kita nak. Maknanya hati kita sentiasa mencari kebaikan. Dan yang paling penting tuan, apa yang kita nak pandang pun pandanglah dengan kacamata agama. Jangan kita memandang dengan kacamata hawa nafsu. Ya, jadi sahabat kita saudara Hafizi tadi memberikan nasihat kepada kita, betul. Maknanya jangan lupa dalam hidup ini kita, penapis kita ataupun penimbang kita ialah tentunya lensa agama. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting tuan-tuan rahmati Allah, kita nak supaya hidup kita ini tenang. Ya, hidup kita ini bahagia dunia dan akhirat, dan tentunya lah kita mesti hidup di atas landasan agama. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i, Kak Yat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Masya-Allah, Kak Yat, apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah Da'i, terima kasih Da'i. Alhamdulillah. Jadi Da'i soalannya Kak Yat? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Pagi ni sangat ceria. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yat. Jadi insya-Allah Kak Yat soalannya? Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat baru dengar tentang Ustaz baru terangkan bagaimana kita nak memandang takdir hidup ni dengan mata hati Ustaz. Sebab kadang kita ni Ustaz, bila tak kahwin minta jodoh dapat jodoh, bila tak ada anak minta anak dapat anak. Tapi kadang kita diuji Ustaz. Kak Yat cerita ni dari pengalaman kawan-kawan Ustaz. Kadang kita cuma kita ingin berkongsi Ustaz. Jadi satu soalan Kak Yat Ustaz, Kak Yat ni ada 2 anak yang meninggal masa kecil, dan semalam Kak Yat ada dengar penerangan Ustaz. Jadi Kak Yat nak tanya macam mana kita nak menerima itu dengan redha Ustaz, sebab kadang kita sampai sekarang rindu kita tak pernah habis Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih kepada Puan Nur Haryati Ismail ataupun lebih mesra dipanggil Kak Yat atas soalan tersebut. Dan saya kira saya dan mewakili kru program produksi sentiasa mendoakan Kak Yat supaya sentiasa bersabar dalam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dan insya-Allah dengan kesabaran itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran syurga buat Kak Yat dan juga keluarga insya-Allah. Jadi saya serahkan soalannya kepada Ustaz, dipersilakan. Baik Kak Yat dan para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian. Tentu sekali baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita, apabila kita menerima musibah, ujian, mulut kita sentiasa sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini datang daripada Allah, kami milik Allah, dan kami akan dikembalikan jua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, Engkau berilah pahala di atas ujian yang Engkau berikan kepada aku ini, dan gantikanlah kepada aku sesuatu yang lebih baik. Baik, Kak Yat, kita rasa sedih, kita teringat kepada anak-anak kita yang telah meninggal dunia sewaktu mereka masih kecil. Kita tak sempat untuk menjaga mereka waktu mereka besar. Nombor 1, yakinlah anak-anak kita dalam jagaan Allah yang maha sempurna. Benar. Dalam jagaan Allah yang maha sempurna. Dan anak-anak yang meninggal pada waktu kecil, usia yang kecil, ya, khususnya sebelum baligh itu, dalam hadis Nabi memberikan antaranya anak-anak inilah yang akan menunggu kita di pintu syurga nanti. Kan dalam hadis kita baca semalam, anak inilah yang akan tarik baju kita di hujung baju kita ni kan. Nah, dialah akan tarik baju kita ni lah di hari akhirat nanti. Jadi kita akan bertemu dengan anak-anak kita tadi sekeluarga insya-Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil semangat daripada apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Ummu Salamah. Allah Taala uji Ummu Salamah ni. Daripada Mekah nak hijrah ke Madinah, terpisah 3. Dia terpisah, suaminya pun terpisah, anaknya pun terpisah. Maknanya berhijrah secara berasingan 3 beranak ni. Jadi bila sesampainya Ummu Salamah ke Madinah, baru bertemu semula dengan
suami dan anak-anak ni. Takdirnya bila sampai di Mekah, di Madinah, Allah Ta'ala ambil dulu suaminya tadi. Meninggal dunia suaminya tadi. Sedih sungguh Ummu Salamah. Ya, kerana apa? Ialah berpisah ataupun meninggalnya orang yang kita sayang, memang kita akan sedih. Nabi SAW ajarkan doa ini kepada Ummu Salamah. Jadi Kak Yat dan para penonton sekalian, Allah Ta'ala Maha Kasih, Allah Maha Baik. Tentunya sesuatu perkara yang Allah takdirkan dalam hidup kita ini ada hikmah. Benar. Ada hikmah. Jadi kita sentiasa mencari hikmah, dan hikmah itulah yang akan mendamaikan dan menenangkan jiwa kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik daripada penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook kita. Daripada Intan Zurina Abdul Razak. Ayat yang ke-62. Apakah yang perlu kita pelajari dari ayat ini tentang beratnya balasan jika kita memperlekehkan usaha dakwah golongan asatizah ketika di dunia? Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak atas soalan tersebut. Soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, Puan Intan Zurina, ayat nombor 62 dan ayat nombor 63 dalam surah Sad yang kita tadabbur ini dia saling berkaitan. Nombor 1, jangan pernah kita melabel-labelkan orang, jangan pernah kita menerakakan orang, jangan pernah kita mencerca dan memaki hamun orang. Jangan. Kerana apa? Kerana mulut badan binasa. Ya. Jadi penting kita menjaga mulut kita. Kerana apa? Kita tak tahu bagaimana pengakhiran seseorang itu. Benar. Dalam riwayat semalam kita baca kisah tentang Al-Kifli. Kisah Al-Kifli. Sebelum tu Dai, saya dan kita semua tentunya nak rakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Hana Wan Cik. Puan Hana Wan Cik, kerana di Facebook beliau telah mencatatkan segala isi-isi perbincangan kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, Puan Hana Wan Cik, kami doakan mudah-mudahan kebaikan yang Puan buat ini, saham ilmu itu kita akan berkongsinya. Jadi amin, apabila tulisan Puan Hana Wan Cik di Facebook beliau, perbincangan kita ni, jadi dapat dibaca oleh rakan-rakan Facebook kita, dijadikan rujukan dan dikongsi pula. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Baik, dalam hadis yang kita sebut semalam, tengok bagaimana Rasulullah sebut dalam hadis tersebut, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Kita ni akan ditentukan bagaimana pengakhiran, penutupan hidup kita. Maknanya kita tak tahu, mungkin asbab setahun dua sebelum meninggal dunia orang itu berubah jadi orang yang saleh. Itu yang Allah Ta'ala nak pandang. Kan, yang kita ni, kita rasa kita ni bagus dah, tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala uji berbagai cara. Betul. Ada kalanya syaitan yang membisik-bisikkan kita ni, kalau syaitan tak berjaya membuatkan kita ini untuk melakukan maksiat, kita tak buat zina, alhamdulillah. Kita tidak merompak, alhamdulillah. Kita tak minum arak, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Maknanya syaitan gagal membuatkan kita jadi orang yang melakukan maksiat. Tapi ada satu lagi senjata yang syaitan buat. Dia buat macam mana? Dia bisikkan hati kita, dibisik di telinga kita, supaya kita ini riak, sombong, takabur. Zarifi, engkau bagus lah, engkau ceramah baguslah, engkau ni hebatlah. Ni dia membuatkan kita rasa bajet bagus, bangga diri, ujub, takabur, sehingga kita merendah-rendahkan orang lain. Ini sangat bahaya. Ya, kerana ia tuan-tuan, hasad dengki ni dalam riwayat hadis Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad. Nabi kata, hati-hati kamu ni, jauhi daripada perangai hasad dengki. Kerana apa? Hasad dengki itu yakulul hasanat. Hasad dengki ni dia akan memakan kebaikan yang kita buat. Kebaikan ni yang saya buat contoh dah lah tak banyak. Nah, tiba-tiba yang tak banyak, yang sedikit ni dimakan pula oleh perasaan hasad dengki kita. Maknanya menyebabkan kita jadi kosong amalan kita. Kerana itu tuan-tuan perempuan, dalam riwayat hadis Nabi sebut pada satu hari, Nabi tanya pada para sahabat, kamu tahu ataupun tidak orang yang muflis? Sahabat kata, yang kami tahu ya Rasulullah, orang yang muflis itu orang yang tak ada duit lah. La dinar wala dirham, orang itu tak ada duit lah. Maknanya sahabat kata, yang tu yang kami faham. Tapi Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Baik, lepas tu Nabi bagi tahu, tak, yang aku maksudkan ialah orang yang muflis di hari akhirat ni,
atas dunia dia semayang, dia puasa, dia bayar zakat, dia buat haji, buat umrah, dia buat benda tu. Tetapi pada masa yang sama qad syattama hadha wa qad qadhafa hadha. Mulut ni duk mengata orang, duk menuduh orang, memfitnah orang. Di hari akhirat nanti amalan orang-orang yang buat kebaikan tadi akan jadi kosong kerana dia ni suka mengata orang, caci maki hamun orang, fitnah orang. Akan jadi kosong amalan dia. Sebab apa? Pahala-pahala dia tadi telah pun dia sedekah kepada orang tadi. Orang yang dia kata tadi, orang yang dia kutuk tadi. Setelah diperiksa, dosa-dosa dia maki hamun, dia caci fitnah tu masih ada. Amalan dia dah kosong dah. Allahu Akbar. Apa akan berlaku? Dalam riwayat menyatakan dosa orang tersebut, orang yang caci maki hamun tadi, dosa tadi akan berpindah akaun kepada ni diri kita yang mengatur orang tadi. Wal a'yadzu billah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini, tafsir dan taranum surah Sad ayat yang ke-61 sehinggalah ayat yang ke-63. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Ustaz dah bersedia ya? Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita akan terus kepada soalan daripada Kak Ju Zabidi untuk ayat yang ke-63. Dalam kalangan manusia, ada yang merasa sombong dengan amal ibadatnya sehingga melihat orang lain hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika dibandingkan dengan dirinya. Namun kenapa ada manusia merasakan merekalah orang yang solat akan masuk ke syurga, sementara orang lain adalah pendosa yang akan masuk ke neraka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Kak Ju Zabidi atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih Puan Kak Ju Zabidi kita. Untuk respon kepada soalan ini, saya teringat kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperingatkan kita di hari akhirat nanti, atas dunia ni dia rasa, orang ini rasa dialah yang paling saleh. Yang Nabi contohkan dalam hadis ini ialah qari, pembaca Al-Quran. Jadi orang ini rasa dialah yang akan masuk ke dalam syurga. Tetapi rupa-rupanya setelah disoal siasat oleh Allah Azza wa Jal di hari akhirat nanti, rupa-rupanya orang inilah yang akan dihumbangkan dalam neraka. Sebab apa? Dia membaca Al-Quranul Karim dengan niat untuk masyhur, untuk menunjuk-nunjuk. Engkaulah suara yang paling sedap, engkaulah yang paling terror, yang paling hebat, yang paling. Jadi menyebabkan apabila Allah Ta'ala bertanya kepada dia, kamu baca Quran ini kerana siapa? Mula-mula dia jawab kerana Allah. Allah jawab, kamu bohong. Atas dunia dahulu kamu baca Al-Quran kerana disanjung, untuk mendapat kemasyhuran. Rupa-rupanya orang ini yang dihumbang dalam neraka Allah. Ya Allah, kita minta jauh tuan bila baca hadis ini, gemetar hati kita tuan-tuan. Jadi apa maknanya? Seperti yang Kak Ju tanya tadi. Tuan-tuan, kita salat alhamdulillah, ya kita buat sedekah alhamdulillah, kita baca Quran setiap malam alhamdulillah. Tuan-tuan, jangan sesekali jadi orang yang sombong, jangan sesekali jadi orang yang menyombong. Sebaliknya, bila kita buat amalan ibadat, kita jadi orang yang lebih baik. Kerana itu tuan-tuan, perempuan dan ifahmi, saya teringat seorang sahabah yang bernama kisah ini direkodkan dalam Minhajul Qasidin. Tamim Ad-Dari ini, dia dalam satu riwayat, ketika Qiyamul Lail pada sepertiga malam sampailah ke pagi hari, sepanjang dalam salat Qiyamul Lailnya itu, selepas surah Al-Fatihah, beliau hanya baca satu ayat je. Satu ayat saja. Iaitulah surah Al-Jathiyah ayat nombor 21. Satu ayat ini saja diulang. Tuan-tuan, setiap kali
dalam setiap rakaat solat sunat, dalam qiyamul lail, ayat ini saja yang dibaca. Baik, nak tahu apakah ayat dan maknanya? Selepas ini saya akan kita perincikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan daripada pemanggil kita. Hello, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Zarifi dan Ya, Tuan Haji Ya, Tukinon. saya Tuan Haji. Muhammad Salim pada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sihat Tuan Haji? Dan persoalannya gini lah Ustaz. Saya Ya. merujuk kepada ayat 62. 62 ada mengatakan bahawa orang yang dulu-dulu dia jahat, hina. Apa yang dimaksudkan dengan jahat? Jahat kerana dia tak nak terima panduan, tak nak dengar cakap Quran, tak nak dengar cakap Rasul ke, ataupun tak nak dengar nasihat daripada orang-orang dulu yang baik-baik. Jadi nak minta penjelasan Ustaz. Jadi maknanya orang ni sombong. Dengar apa Quran pun dia tak nak terima, malah diejek, dihina dan diejek atas ajaran daripada Al-Quran. Itulah soalannya Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji. Ayat nombor 62 ni, kalau dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini, yang seronoknya tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni, dia buat satu nota kaki catatan. Okey, maksud minal asyrar, maksud orang-orang yang jahat dalam maksud ayat ini ialah orang ini dipandang jahat oleh orang musyrikin Mekah. Sedangkan orang yang dipandang itu adalah orang yang soleh, betul? Ya, sedangkan orang yang dipandang jahat oleh musyrikin Mekah ini ialah orang-orang yang saleh. Benar. Jadi maknanya orang musyrikin Mekah ini pada waktu itu mereka memandang Rasulullah, para sahabat, Bilal bin Rabah dan yang lain itu, mereka memandang sahabat-sahabat ni orang yang jahat. Nak pecah belahkan nak pecah belahkan mereka itu. Jadi maknanya pandangan mereka itu salah. Dia ingat dia orang betul lah semua. Mereka ingat musyrikin Mekah ingat mereka berada di landasan kebenaran. Allah Akbar. Padahal mereka berada pada landasan kejahatan. Betul. Jadi itu maknanya pada ayat nombor 62 ini. Bahkan lebih teruk lagi, mereka telah mengejek-ngejek, mereka telah mempersendakan Rasulullah, mempersendakan para sahabat ini. Mereka telah mempersenda-sendakan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi inilah perangai watak jahiliyah yang jangan kita ikut sama sekali. Jangan cerca orang, jangan ejek orang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik huraian daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Ya. Jadi kita minta pada Ustaz untuk memberikan sedikit sebanyak 3 pengajaran ayat daripada surah Sad ayat 61 sehingga ayat yang ke-63. Dipersilakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya habiskan tadi kita dah sebut 3 pintu neraka tadi. Betul. Baik, saya sambungkan sedikit secara ringkas. Pintu keempat ialah pintu lava. Pintu yang kelima ialah pintu Hutamah. Pintu yang keenam pintu Sa'ir. Pintu yang ketujuh neraka Wail dan yang ke-8 ialah pintu neraka Jahannam. Baik tuan-tuan, 3 pelan tindakan kita. Nombor 1, carilah sahabat-sahabat yang baik untuk kita bersahabat dengan mereka. Mudah-mudahan sahabat yang baik inilah mendorong kita jadi hamba yang soleh dan cerminan kepada kita. 1. Nombor 2, jaga mulut, jaga lisan kita, jangan mengejek orang, jangan persendakan orang, jangan merendah-rendahkan orang. Dan yang ketiga, azab neraka itu benar. Azab neraka itu benar. Mudah-mudahan 3 ayat pada hari ini dan 3 ayat semalam menjadi peringatan, tazkirah dan menara kawalan kepada kita semua. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Amin. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi Ustaz, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya mohon pada Ustaz untuk membacakan doa, insyaAllah. Persilakan. Baik, sama-sama kita mengaminkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Dan selamatkanlah kami dan terimakanlah kami segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan melewati batas-batas agama. Ampunkanlah kami, ya Allah. Rahmat belaslah kepada kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak rahmat belas kepada kami, kami akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zarifi kerana sudi menghuraikan topik kita pada hari ini, iaitu topik tafsir dan taranum surah Sad ayat 61 sehingga ayat 63. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi setia bersama dengan kami sehingga ke akhirnya. Akhir program ini iaitu rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Namun jangan lupa temu janji kita pada hari esok bersama dengan moderator Da'i Azrin dan juga panelnya Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik dengan topiknya iaitu topik akhlak didik anak ikut zaman. Jadi satu topik yang sangat-sangat menarik. Jadi insya-Allah kita tangguhkan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sampai di sini saja sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.